Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Nur Elisham untuk sesi PDP Online Matematik KSSM Tingkatan 3 bagi topik Bab 6, Sudut dan Tangen bagi Bulatan. Hari ini kita akan sambung bahagian keempat. Jadi untuk bahagian keempat hari ini kita akan masuk ke dalam subtopik 6.3 Tangen kepada bulatan. Jadi untuk hari ini, cikgu berharap agar di akhir penerangan cikgu, murid akan dapat menguasai tiga perkara yang ini. Yang pertama, memerihalkan tangen kepada bulatan. Yang kedua, dapat menentusakan konjektur tentang sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan. Tahu juga tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan dua tangen kepada suatu bulatan, seterusnya melihat dan menghubungkaitkan sudut di antara tangen dengan perentas. Selain itu, terhadap tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu, dan kita cuba masuk juga dalam 6.3.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan. Apakah yang anda faham tentang tangen kepada bulatan? Dalam rajah di sebelah titik T di sini, pada roda hanya akan menyentuh jalan raya di bahagian bawahnya, hanya sekali dalam satu pusingan penuh. Maksudnya jika roda ini bergerak, titik ini akan bergerak dan hanya menyentuh sekali sahaja dalam setiap satu pusingan penuh. Jika kita katakan jalan raya berfungsi sebagai tangen kepada roda yang berbentuk bulat, dan titik T ini kita boleh namakan sebagai titik ketangenan apabila titik T menyentuh jalan raya tersebut. Jadi itu sebagai gambaran awal tentang konsep tangen dan titik ketangenan. Okey, jadi nanti selepas ini kita akan lihat secara detail lagi dalam slide yang seterusnya. Sekarang cuba murid perhatikan rajah di sebelah. Garis lurus PQ di sini dan RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan Y di sini, titik X dan Y. Sementara garis lurus UV menyentuh dua titik, titik A dan titik B pada bulatan tersebut. Maka kita boleh katakan bahawa PQ dan RS adalah tangen kepada bulatan. Ini adalah kerana garis PQ dan RS ini hanya menyentuh satu titik pada lilitan bulatan tersebut. Manakala untuk XY, titik yang menyentuh bulatan tersebut, kita katakan ianya sebagai titik ketangenan bagi PQ dan RS masing-masing. Bagaimana pula dengan UV? UV bukan merupakan tangen kepada bulatan. Ini adalah kerana untuk tangen kepada bulatan, garis tangen tersebut mesti wajib menyentuh hanya satu titik sahaja pada lilitan bulatan. Tetapi untuk garis lurus UV menyentuh pada dua titik A dan B pada bulatan tersebut. Maka kita katakan A dan B bukan titik ketangenan bagi UV, kerana UV bukan merupakan tangen kepada bulatan. Maka kita boleh katakan bahawa tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan kita namakannya sebagai titik ketangenan. Mari kita lihat pula untuk contoh 14. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ialah tangen kepada bulatan dan titik ketangenan? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Jadi, kena ingat, tadi telah diterangkan bahawa konsep tangen itu ianya adalah garis lurus yang menyentuh hanya satu titik pada lilitan bulatan. Maka, pada rajah ini sudah pasti PQ merupakan tangen kepada bulatan dan E adalah titik ketangenannya. RS pula bukan merupakan tangen kepada bulatan kerana ianya merentasi
bulatan dan menyentuh bulatan itu pada dua titik, titik F dan titik G. Maka RS bukan merupakan tangent kepada bulatan, F dan G bukan titik ketangenan. Untuk TU pula, TU merupakan tangent kepada bulatan juga kerana menyentuh satu titik pada titik U. Tambahan pula ada tandaan garis selari di sini, iaitu selari terhadap garis tangent PQ yang berada di sebelah atas. Untuk MN pula, seakan-akan hanya menyentuh satu titik, tetapi kena ingat, apabila garis MN ini kita panjangkan nanti, murid akan nampak bahawa garis MN ini bukan merupakan tangent kepada bulatan kerana menyentuh dua titik pada lilitan bulatan tersebut. Kita lihat, seperti yang cikgu katakan tadi, PQ dan TU adalah tangent kepada bulatan, E dan U adalah titik ketangenan masing-masing, manakala RS dan MN bukan. Untuk MN, bila dipanjangkan seperti ini, akan menyentuh bulatan tersebut pada dua titik sebenarnya. Maka MN bukan merupakan tangent kepada bulatan, M bukan titik ketangenannya. Jadi cikgu harap daripada contoh 14 ini murid dapat memahami dan memerihalkan tentang tangent serta titik ketangenannya. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid tentang konsep tangent dan juga titik ketangenan, murid boleh cuba jawab uji minda 6.3a di dalam buku teks tingkatan 3 muka surat 151 untuk soalan nombor 1 sahaja, iaitu 1A dan B. Cuba murid kenal pasti tangent, titik ketangenan, mana satu garisan yang bukan merupakan tangent dan juga titik-titik yang bukan merupakan titik ketangenan. Okey, sila jawab soalan ini di dalam buku latihan masing-masing. Sekarang kita cuba lihat secara lebih mendalam tentang konsep tangent kepada bulatan. Perlu murid fahami bahawa sekiranya pada bulatan tersebut terdapat tangent kepada bulatan, di mana tangent kepada bulatan ini menyentuh satu titik pada lilitan bulatan, iaitu titik itu dinamakan sebagai titik ketangenan. Dalam pada masa yang sama sebenarnya, jejari ataupun diameter bulatan tersebut berserenjang terhadap tangent pada titik ketangenan, iaitu ianya berserenjang membentuk sudut 90 darjah. Jadi nanti dalam slide seterusnya ini, cikgu akan sertakan simulasi dalam bentuk video agar murid dapat perhatikan perubahan-perubahan saiz sudut sekiranya garis tersebut merupakan tangent kepada bulatan ataupun bukan tangent kepada bulatan. Kita lihat di sini. Dalam rajah ini, A merupakan pusat bulatan. Cikgu akan ubahkan kedudukan C dalam rajah ini nanti. Akan ditunjukkan dalam video. Akan berlaku perubahan sudut di antara garisan AB yang merupakan jejari bulatan terhadap garis lurus BC. Cuba perhatikan. Kita akan pindahkan C ke titik ini dahulu. Cikgu pausekan videonya. Okey, sekarang garis lurus BC menyentuh dua titik pada bulatan tersebut. Konsep tangent kepada bulatan hanya menyentuh satu titik pada bulatan. Maka BC tidak dinamakan sebagai tangent kepada bulatan. Selain daripada itu, satu sebab yang lain adalah garisan BC ini tidak berserenjang terhadap jejari. Jika berserenjang akan membentuk sudut 90 darjah. Kita pindahkan lagi sehingga membentuk sudut 90 darjah. Cukup pausekan videonya. Seperti ini. Oke, sekarang garis lurus BC menyentuh satu titik pada bulatan. Dalam masa yang sama, garisan BC ini yang merupakan tangent kepada bulatan berserenjang kepada jejari bulatan. Sama ada jejari ataupun diameter bulatan tersebut. Boleh sahaja.
Ini yang kita namakan sebagai tangent kepada bulatan akan sentiasa berserenjang terhadap jejari bulatan tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh 15. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. Hitung nilai X. Jadi dalam rajah ini, ABC merupakan garis lurus yang menyentuh bulatan pada titik B. Maka dengan itu, ABC merupakan tangent kepada bulatan, B merupakan titik ketangenan yang mana berserenjang dengan jejari OB. Jadi bila berserenjang, sudut yang terbentuk di antara OBA di sini adalah 90 darjah. Seterusnya kita akan cari dahulu sudut di bahagian ini. Ingat, di sini adalah garis lurus. Kita namakannya, kalau OB adalah jejari, maka garis lurus ini adalah diameternya. Maka satu garis lurus hasil tambah suatu sudut di atas garis lurus nilainya adalah 180 darjah. Maka sudut di sini, sudut AOB nilainya adalah hasil tolak 180 darjah, tolak 138 darjah, nilainya adalah 42 darjah. Sekarang tinggal kita tentukan lagi nilai X. Ada dua kaedah untuk mendapatkan nilai X. Yang pertama dengan menggunakan hasil tambah sudut kedalaman bagi segitiga, yaitu X tambah 90 darjah tambah 42 darjah, nilainya adalah 180 darjah. Maka kita boleh perolehi nilai X daripada hasil tolak 180 darjah, tolak 90, tolak 42 darjah. Ataupun murid boleh menggunakan kaedah yang ini, hanya menolak nilai X itu daripada 90 darjah, yaitu hasil tambah X dan sudut tirus di sini adalah 90 darjah. Maka 90 tolak 48 darjah, 90 tolak 42 darjah adalah 48 darjah. Okey, ini pula merupakan latihan pengukuhan bagi konsep yang baru saja kita sentuh tadi. Uji minda 6.3b. Cuba murid jawab di dalam buku latihan. Boleh rujuk soalannya dalam buku teks muka surat 152. Soalan nombor 1 yang ini dan juga soalan nombor 2. Coba selesaikan soalan ini menggunakan contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Boleh juga rujuk contohnya di dalam buku teks, ada di dalam buku teks tersebut juga. Mari kita lihat pula tentang sifat-sifat dua tangent kepada bulatan. Perhatikan rajah yang ini. Jika dua tangent kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A seperti ini, terdapat dua tangent AB, AC dengan titik ketangenan B dan C bertemu kedua-dua tangent itu pada titik A, maka dengan itu panjang garis BA akan sama dengan CA. Selain daripada itu, sudut BOA akan sama nilai dengan sudut COA dan juga sudut OAB akan sama nilai dengan sudut OAC. Seperti itu. Jadi rajah yang ini murid perlu faham konsepnya tentang sifat-sifat dua tangent kepada suatu bulatan. Untuk lebih jelas tentang sifat-sifat dua tangent kepada bulatan, murid cuba perhatikan video yang berikut. Cuba perhatikan nanti perbandingan panjang antara BA dan CA ada dicatat di sini. Begitu juga dengan nilai sudut BOA dan COA, juga sudut OAB dan sudut CAO. Okey, sudut yang ini. Kedua-dua ini bandingkan yang ini dan ini kepada yang ini. Cuba perhatikan perbezaan nilainya bila bentuk rajah ini diubah. Walaupun bentuknya diubah kepada macam mana sekalipun,
nilai-nilai panjang antara BA dan AC adalah sentiasa sama. Begitu juga dengan sudut di bahagian ini dan ini, sentiasa sama. Itulah yang dinamakan sifat-sifat dua tangen kepada bulatan. Kita teruskan untuk contoh 16. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Tangen PQ dan RQ bertemu di titik Q. Hitung nilai X, nilai Y dan panjang jejari bulatan. Sama ada PO ataupun OR, sama sahaja. Jadi untuk menentukan nilai X di sini, kita perlukan nilai sudut pada titik ketangenan di sini, sudut OPQ. Seperti yang kita sedia maklum bahawa jejari dan tangen akan berserenjang pada titik ketangenan. Maka nilai sudut di sini adalah 90 darjah. Maka dengan itu, X adalah bersamaan dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 66 darjah, ataupun boleh juga kita tolakkan X sama dengan 90 darjah tolak 66 darjah, nilainya sama dengan 24 darjah. Okey, di sini. Yang kedua adalah nilai Y. Nilai Y akan berpandukan kepada panjang tangen yang satu lagi kerana mempunyai nilai yang sama. Bila mana terdapat dua tangen yang bertemu pada satu titik, panjang kedua-dua tangen itu akan sama. Maka nilai Y bersamaan dengan 14 cm. Bagaimana pula dengan panjang jejari bulatan? Panjang jejari bulatan akan kita gunakan nisbah trigonometri, untuk mencari panjang ini. Cikgu labelkannya sebagai Z lah di sini. Kita akan gunakan sama ada sudut X sebagai panduan, yang ini 24 darjah, ataupun boleh juga menggunakan sudut 66 darjah, mana-mana pun boleh. Kalau cikgu gunakan sudut 24 darjah sebagai sudut tirus rujukan, di sini nilainya 90 darjah, maka di sini hipotenus. Di sini sudut tirus, sini tentangan, di sini sebelahan. Maka dengan menghubung kaitkan tentangan sudut tirus X 24 darjah dan juga panjang sisi sebelahan 14 cm, kita akan ada tiga pilihan. Sama ada menggunakan sin dengan kata kunci setiap hari, atau menggunakan kata kunci cos kuah sate hangus, ataupun tan teh tarik sedap. Kalau cikgu ingin hubung kaitkan tentangan dan sebelahan, cikgu akan lihat di sini manakah yang mempunyai sisi tentangan dan sebelahan. Maka yang ada hanyalah menggunakan kata kunci tan, iaitu tangen terhadap sudut tirus 24 darjah bersamaan dengan sisi PO bahagi dengan 14 cm. Jadi kita akan boleh menentukan nilai PO ataupun jejari bagi bulatan tersebut dengan menggunakan tangen 24 darjah. Kaedahnya seperti ini. Jadikan OP sebagai perkara rumus, maka 14 darab tan 24 darjah bersamaan dengan 6,233 cm. Begitu cara menyelesaikan untuk soalan contoh 16. Untuk latihan pengukuhan, murid rujuk muka surat 155, uji minda 6.3C, soalan nombor 1A, B, C, D. Cuba murid selesaikan soalan ini berpandukan contoh yang kita bincang sebentar tadi. Kita teruskan lagi tentang hubungan sudut di antara tangen dan perentas dalam cembereng selang-seling. Untuk konsep yang ini, murid perhatikan rajah yang berikut.
PQR merupakan tangent kepada bulatan. Terdapat satu bulatan, kemudian di dalam bulatan tersebut terdapat segitiga yang mana ketiga-tiga bucunya menyentuh lilitan bulatan. Okay, dalam rajah ini, sudut X akan sama nilai dengan sudut Y yang berada di dalam segitiga. Namun, kita akan selang-selikannya. Okay, yang ini masuk ke dalam, kemudian di hadapannya lagi. Untuk sudut theta ini pula, nilai sudut theta ini akan bersepadan dengan nilai sudut beta pada bucu S. Okay, dia masuk ke dalam dahulu, kemudian mengambil tempat di bahagian kirinya. Okay, senang untuk cara memahaminya adalah jika sudut peluaran itu pada sebelah kiri, nilai sudut yang bersepadanan dengannya adalah di bahagian dalam sebelah kanan. Jika sudut peluarannya di sebelah kanan, maka nilai yang sepadan dengan sudut ini akan berada di sebelah kiri di bahagian dalam segitiga tersebut. Kerana sudut di antara perentas dengan tangen bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Untuk memahami dengan lebih jelas lagi, cuba murid perhatikan video yang berikut. Okay. ABC merupakan tangen kepada bulatan yang berserenjang dengan jejari OB. Jadi apa yang cikgu perlu murid perhatikan adalah saiz sudut CBD bandingkan dengan sudut pada bucu E di sini. Manakala sudut ABE di sini bandingkan dengan sudut pada bucu D. Okey, cikgu mahu murid perhatikan nilainya apabila rajah ini kita akan ubah kedudukan titik-titik sama ada D ataupun E yang ini nanti. Cuba perhatikan. Kita akan padam dahulu beberapa nilai di sana, sudut cikgu padamkan dan juga jejari cikgu padamkan supaya tidak mengganggu sangat. Okay, sekarang kita tentukan sudut pada bucu E, iaitu sudut BED 34 darjah. Okay, akan sentiasa sama dengan nilai sudut CBD 34 darjah juga, manakala sudut BDE 78 darjah akan sama nilai dengan sudut ABE 78 darjah. Okay, cuba perhatikan apabila kita ubah bentuk rajah ini. Okay, di sini 54, 54, 68, 68. Kita ubah lagi. Kita ubah. Okay, 54, 54, 55, 55. Sekarang di sini 97, sini 97 akan sentiasa sama dan nilainya akan sentiasa sepadan. Inilah yang dinamakan sebagai hubungan sudut di antara tangen dan perentas di dalam tembereng selang-seli. Walaupun pelbagai bentuk yang kita ubah untuk kedudukan D dan E ini, sudut pada bucu D 42 darjah akan sepadan dengan sudut pada bucu B di bahagian ini. Manakala sudut di sini akan sepadan dengan nilai yang ini. Satu contoh yang mudah dalam contoh 17 ini, cuba perhatikan rajah di sebelah menunjukkan segitiga KLM dan juga tangen PMN. Tentukan sudut dalam tembereng selang-seli untuk sudut PMK dan juga sudut NML. Seperti yang cikgu katakan tadi, jika sudut keluarannya berada di sebelah kiri ataupun di sebelah, kalau kita lihat pandangan dari sini, sebelah kiri, maka pasangannya adalah di bagian yang ini. Okey, sudut KLM. Jika sudut keluarannya di bahagian ini, sudut NML masuk ke dalam, maka dia akan berada di bahagian yang ini. Itu adalah pasangan sudut dalam tembereng selang-seli bagi kedua-dua sudut PMK dan juga sudut NML. Masing-masing sudut KLM pada bucu L dan sudut LKM pada bucu K di sini. Untuk contoh 18 pula, rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABL di sini. Manakala KLM merupakan tangen kepada bulatan, tentukan nilai X dan Y. Untuk nilai X dan Y ini mudah sahaja.
tinggal murid pasangkan sahaja nilainya. Okey, di sini sudut keluaran 60 darjah akan bersamaan dengan nilai X, maka X 60 darjah. Y berada di sebelah kanan, maka pasangannya adalah berada di sebelah kiri di dalam segitiga tersebut, iaitu Y sama dengan 54 darjah. Okey, penjelasannya ada di sini. Sebelum mengakhiri sesi PDP online pada kali ini, latihan pengukuhan yang terakhir uji minda 6.3 di soalan nombor 1 dan 2. Rujuk soalan ini di dalam muka surat 159 buku teks. Selain daripada itu, cikgu mahu murid cuba jawab soalan uji minda 6.3i yang melibatkan penyelesaian masalah di dalam buku teks muka surat 159. Maka kita tangguhkan dahulu untuk sesi PDP online pada sesi kali ini. Kita akan sambung dalam bahagian-bahagian yang seterusnya. Bagi mereka yang belum subscribe channel cikgu, sila subscribe. Semoga murid tidak terlepas konten-konten PDP online yang akan datang. Bagi mereka yang belum join untuk grup Telegram channel eTutor Math, boleh search di dalam Telegram, type sahaja eTutor Math, dan apa yang cikgu sampaikan di dalam ini juga cikgu post di dalam eTutor Math tersebut. Di samping di dalam channel tersebut ada beberapa lagi bentuk soalan seperti soalan Google Form dan juga nota-nota penting yang cikgu sampaikan di sana. So, untuk kali ini sampai itu sahaja. Sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.